Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton sekalian di rumah, muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama siri Hikmah Ramadan yang dianjurkan oleh Masjid Wak Tanjung. Kita bersama sesi kedua, sesi kesihatan sehat nabawi, rahsia kesihatan dalam puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya riwayatkan oleh Ibn Sunni qal, sumu tasihhu. Yang bermaksud berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sehat. Dengan berpuasa akan diperolehi manfaat secara biopsychosocial berupa sihat jasmani, rohani dan sosial tadi. Rahsia-rahsia kesihatan yang dijanjikan dalam berpuasa inilah menjadi daya tarik para ilmuwan untuk meneliti dan mengkaji tentang mukjizat berpuasa tadi. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kita bersahur. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mustasahhirin. Daripada Abi Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah sahur, maka sahur itu barakah. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang daripada kamu hanya meneguk seteguk air, kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Maka dari itu, hadirin hadirat, marilah kita menganjurkan ahli keluarga kita bangun sahur dan kejutkan mereka agar mereka sama-sama mendapat barakah. Apakah yang dimaksudkan bersahur itu ada hikmah dan barakah? Ulama tarbiyah dan begitu juga ulama-ulama fiqh telah meletakkan 4 hikmah. Yang pertama, pada sahur itu ada barakat kerana kita bersahur dekat dengan waktu subuh. Yakni kita berada pada 3 petengah malam. Itu yang dinamakan sa'atul ijabah ataupun waktu-waktu yang istimewa. Allah turun ke langit dunia untuk mendengar pertanyaan kita, doa-doa kita, istighfar kita dan taubat. Yang kedua, pada makanan sahur itu ada barakatnya. Walaupun dengan seteguk air dan 3 biji kurma, ia dapat memberikan kita kekuatan tenaga dan menjalani kehidupan seperti biasa di waktu siang hari insya-Allah Ta'ala sehinggalah azan maghrib. Yang ketiga, pada sahur itu Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Yang keempat, suasana yang hening, terdapat pertautan hati di antara ahli keluarga ataupun dikatakan family bonding ataupun quality time bersama keluarga. Ketika kita duduk satu meja, suami menatap wajah isterinya dan ibu bapa menatap wajah anak-anaknya dalam suasana yang sangat hening di 3 persuku malam, melihat anak-anak isteri mereka dengan belas kasihan. Itulah di antaranya yang dikatakan pertautan hati di antara ahli keluarga ketika kita bersahur insya-Allah Ta'ala. Seterusnya, apakah makanan-makanan ataupun superfoods for Ramadan? Di antaranya ada 6. Yang pertama, kurma ajwa ataupun rutab ataupun burni ataupun apa saja kurma yang baik kualitinya.
Yang kedua, madu asli campur dengan air suam bersama lemon. Yang ketiga, air zam-zam ataupun air suam. Walaupun beberapa teguk ketika kita bersahur ataupun berbuka. Yang kedua, sangat dianjurkan kita minum susu yang segar ataupun fresh milk. Yang kelima, kita dianjurkan makanan yang ringan seperti sup. Di antara sup yang Nabi suka adalah sup labu air ataupun bubur-bubur yang sihat sebagaimana yang telah kita budaya negara kita ataupun sebagainya yang dikatakan bubur lembut. Yang keenam, dianjurkan juga makan buah-buahan ataupun jus-jus buah-buahan kerana ia memberi kelegaan dan menambahkan kekuatan dalam tubuh badan kita. Maka makanan sahur dan berbuka yang baik sebagaimana mengikut sunnah Nabi SAW, Nabi sering mengamalkan makanan yang seimbang ataupun balanced food. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW pernah memakan buah tembikai bersama dengan beberapa buah tamar segar. Jadi ia seimbang kerana tamar segar itu agak panas dan buah semangka ni adalah jenis sejuk. Hadis Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dan begitu juga sabda Nabi SAW, manusia sentiasa berada dalam kebaikan selama mana mereka mempercepatkan berbuka. Hadis yang terdapat dalam Nailul Autar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mengapa dianjurkan berbuka dengan buah tamar ataupun bersahur dengan korma tadi? Hadis dari Abu Ya'la dari Anas radhiyallahu an mengatakan adalah Rasulullah SAW suka berbuka puasa dengan 3 biji korma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api, yakni buah-buahan, sayur-sayuran. Kitab Nailul dalam kitab Nailul Autar jilid yang keempat. Terdapat juga hadis sahih riwayat daripada Sa'ad bahawa Nabi SAW mengatakan sesiapa yang memakan 7 biji korma dari daerah Ajwa Aliyah di Madinah ketika dia bangun tidur, maka tidak ada racun ataupun sihir yang boleh membahayakannya ataupun mencelakakannya pada hari itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mengapa 7 biji kurma daripada Ajwah Madinah? Kerana kajian saintifik telah membuktikan di dalam kurma ajwa itu ada sejenis chemical yang mana ia boleh menajamkan mata kita. Maka permainan sihir yang pertama adalah ditujukan pada mata kita. Maka apabila kekuatan mata kita kuat, maka pasti sihir akan tumbang dan tidak lot, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian secara saintifik telah membuktikan mereka yang membudayakan memakan kurma ajwa setiap pagi sama ada 3 biji, 5 biji ataupun 7 biji, nescaya Allah akan memeliharanya daripada segala bahaya racun dan begitu juga permainan sihir, insya-Allah taala. Begitu juga ketika kita berbuka puasa. Mengapa buah tamar? Mengapa tidak berbuka dengan buah-buahan lain? Maknanya buah-buahan lain boleh juga kalau kita gandingkan seperti mana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan buah tamar ataupun rutab dan digandingkan dengan buah semangka tadi. Jadi dia seimbang. Jadi kalau kita lihat Quranic food ataupun buah-buahan yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Rahman, Allah ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فيهما فاكهة ونخل ورمان. Di dalam kedua syurga ada bermacam-macam buah-buahan. Di antaranya buah kurma dan buah delima. Tentunya ada hikmah di sebalik mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dua jenis buah-buahan ini tadi. Kerana kurma mempunyai multivitamins dan mineral tadi. Mempunyai berbagai-bagai jenis vitamin dan mineral-mineral seperti protein, fiber, asid amino, fosforus, kalsium, karbohidrat walaupun rendah, zat besi dan begitu juga vitamin B kompleks, B1, B1, B2 dan vitamin A. Jadi itulah rahsia-rahsia mengapa kurma menjadi pilihan dalam kita berbuka puasa ataupun dalam kita bersahur. Kajian-kajian telah membuktikan bahawa kurma mempunyai gula yang sangat kompleks dan berbagai tadi. Di antaranya jenis gula yang baik untuk kesihatan tubuh badan kita, yakni yang dinamakan fructose ataupun glukos. Kerana kedua-dua gula ini sangat diperlukan oleh seorang manusia ataupun seorang Muslim ketika dia berbuka puasa. Berbeza dengan gula pasir ataupun jenis gula-gula yang boleh membahayakan kesihatan kita. Ahli kaji mengatakan bahawa kurma they contain alkaline mineral which regulate blood acidity that result from consuming carbohydrates and etc. Dikatakan bahawa kurma mengandungi mineral alkaline yang mana ia boleh membongkar asid darah akibat daripada kita memakan jenis-jenis makanan yang tinggi karbohidratnya yang boleh membahayakan tubuh badan kita. Lebih-lebih lagi ketika kita berbuka puasa dan sahur, kita memerlukan makanan yang boleh terus merangsangkan dan memberikan kita tenaga secara instan, secara segera tadi. Hadirin hadirat, para penonton sekalian, kurma merupakan salah satu buah yang paling tinggi tenaganya. Kajian-kajian telah membuktikan bahawa zat gula yang ada dalam buah kurma sebanyak 70% adalah glukos dan fructose. Kedua-dua gula ini adalah gula yang sangat baik untuk kesihatan kita. Hatta mereka yang mempunyai penyakit diabetes type 1 ataupun 2 yang mana ia tidak dapat membahayakan asalkan kita tahu memakan kurma mengikut aturan yang betul. Yang pertama, kita harus pilih kurma kualiti yang baik. Bukan kurma yang sudah di-marinate, yang direndam dengan air gula. Selalunya kalau kita lihat jenis kurma yang tidak baik, dia agak berkilat. Berkilat kerana apa? Ia sudah disira, direndam dengan air gula. Ataupun ada kadang-kala kita menerima hadiah kurma dari luar negeri, daripada negara-negara Arab. Tetapi sayangnya kurma itu sudah disimpan di dalam gudang selama 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Dan apabila sampai ke negeri kita, kualitinya sudah tidak begitu baik. Maka begitu juga sebaik-baiknya bagi orang yang penderita diabetes, kalau kita makan 3 biji kurma, adalah digalakkan supaya kita rendam dahulu dengan air suam selama setengah jam, barulah kita menjamu ataupun memakannya
kerana kita telah mengurangkan kandungan gula. Namun gulanya tetap adalah gula yang kualiti baik yang dikatakan glukos dan fruktosa. Kedua-dua jenis gula ini termasuk dalam jenis gula yang sederhana, yang dikatakan gula yang moderate. Jadi ia tidak membahayakan kita. Berbanding dengan kita berbuka puasa dengan aneka macam makanan, lebih-lebih lagi di antara yang kita suka dan gemar, budaya kita orang Melayu, lebih banyak makan goreng-gorengan tadi. Ketika kita berbuka puasa, ataupun nasi, ataupun makanan yang mempunyai kandungan santan yang begitu kental, ataupun makanan-makanan yang bergoreng yang anak-anak kita suka. Di antara kentang goreng, nugget, sausage, burger dan sebagainya. Boleh, tapi hanya sedikit sahaja. Tapi galakkan mereka supaya yang pertama masuk ke dalam tubuh badan mereka adalah korma dan air suam, supaya ia dapat memberi tenaga yang segera. Gula dalam korma itu lebih mudah diserap oleh tubuh dan lebih cepat menghasilkan tenaga yang instan ketika kita berbuka puasa berbanding dengan makanan-makanan ataupun buah-buahan lain. Namun, ia boleh juga kita gandingkan. Kita makan kurma segar ataupun kurma kualiti yang baik, kita gandingkan dengan buah semangka ataupun buah-buah honeydew ataupun buah-buah lain yang agak dingin. Ini terdapat dalam kitab The Miracle of Quranic Food, Hari muka surat 51 hingga 57. Begitu juga kajian dalam kitab 101 hadis pengobatan Nabi SAW oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan bahawa kurma ialah buah yang paling kaya kandungan kalsiumnya. Kerana ia berperanan dalam mengurangi tekanan fizik dan mental ketika kita makan di siang hari berbuka puasa. Dan begitu juga jika kita tidak berpuasa, kita makannya, ia dapat mengurangkan tekanan fizik dan mental. Dikatakan juga kurma mengandungi hormon protectin yang mampu menyempitkan pembuluhan darah kita untuk mengurangkan risiko serangan jantung ataupun kardiovaskular. Dan dikatakan bahawa kurma mengandungi hormon protectin ini yang mampu menyempitkan pembuluh darah rahim sehingga dapat mengurangkan risiko terjadinya pendarahan rahim. Begitu juga kajian ini membuktikan kurma mengandungi salasilat alami yang salah satunya berfungsi sebagai penghilang rasa sakit dan pereda demam. Begitu juga health benefit of dates, maknanya manfaat-manfaat kesihatan yang terdapat pada kurma. Dikatakan oleh Dr. Yusuf Abdullah, dry dates strengthen the liver, relax the bowels, increase semen production. Dikatakan bahawa kurma kering dia dapat menguatkan liver kita, hati kita, dan memberi ketenangan, relax pada perut kita dan meningkatkan produksi semen. Dates give immunity against cancer because they contain magnesium. Kurma yang berkualiti dapat memberikan daya tahan dan mencegah daripada kanser, insya-Allah. Kerana pada kurma itu mengandungi magnesium yang tinggi. Anas ibn Malik radhiyallahu an mengatakan bahawa Rasulullah SAW ketika berbuka puasa, baginda akan pegang kurma segar di tangan kanannya dan sepotong buah kurma, sepotong buah semangka pada tangan kirinya. Dan ia merupakan buah-buahan yang sangat disukai oleh Nabi SAW.
Yakni Nabi akan makan buah kurma dahulu ataupun kurma segar ataupun dikatakan rutab, kemudian diimbangkan dengan memakan buah semangka ataupun jenis timun. Dan dikatakan bahawa dry dates are among the most nutritious fruits. Dikatakan bahawa kurma kering ini adalah di antara makanan yang mempunyai nutrisi yang paling tinggi tadi. Hadirin hadirat penonton di rumah, hayakumullah. Kurma boleh membantu kurangkan berat badan ataupun meringankan berat badan bagi mereka yang hendak menguruskan badan. Kerana kurma mempunyai kandungan lemak yang rendah, low fats. Kurma dianggap sebagai obat remedy untuk anemia kerana ia mengandungi rasio zat besi yang tinggi. Anemia ini maknanya seseorang yang mempunyai sel darah merah yang kurang tadi. Ataupun dikatakan which a person has fewer red blood cells tadi. Ini mengikut apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf dalam kitabnya Islamic Medicine, The Key to a Better Life. Dan dikatakan juga bahawa kurma dapat memberi kekebalan ataupun immune system. Kekebalan terhadap kanser kerana ia mengandungi magnesium, dan dikatakan the juice of fresh dates is a diuretic. Maknanya kalau kita minum jus kurma yang fresh, yang segar, ia dapat melancarkan perjalanan air kencing due to the actions of sugars that are present in it. Kerana ia mengandungi gerakan gula yang terdapat padanya. Seterusnya, dikatakan bahawa kurma juga baik untuk warga emas ataupun mereka yang agak berumur. Dikatakan lagi bahawa they strengthen the auditory nerves so that they are good for the elderly. Kerana kurma dapat menguatkan saraf-saraf auditory kerana ia adalah baik bagi golongan warga emas. Kurma juga dapat menguatkan penglihatan, dapat dikatakan maintain moisture, membasahkan pada kelopak mata kita kerana kurma mengandungi zat vitamin A yang dapat melawan rabun malam atau dikatakan night blindness. Keempat, kurma mengandungi vitamin A dan B kompleks di mana ia dapat menguatkan saluran pembuluh darah kita dan mengurangkan risiko tekanan darah dan begitu juga serangan jantung. Kurma dapat mengurangkan aktiviti thyroid disebabkan ia terdapat fosforus yang tinggi. Jadi apabila kandungan fosforus terdapat pada kurma, dia dapat menggerakkan yang dikatakan cells brain, maknanya sel-sel yang terdapat di dalam otak kita. Dan dikatakan bahawa dates are regarded as laxative and remedy for constipation. Bahawa kurma dikatakan sebagai pelancar perjalanan air kencing kita, dan ia sebagai penawar bagi orang yang mengalami sembelit kerana ia mengandungi fiber. Begitu juga kita sentiasa menggalakkan anak-anak kita yang mempunyai masalah buang air besar, budayakanlah mereka memakan buah kurma yang sihat, dengan syarat kita buang kulitnya. Dikatakan because they contain cellulose which helps the bowel to move naturally. Kerana kurma ini ada mengandungi semacam mineral cellulose yang membantu perjalanan pelancaran perut kita secara natural, secara tabi'i, ataupun dikatakan untuk melawaskan perut tadi. Selain daripada kurma, kita juga digalakkan membuka puasa dengan air zam-zam ataupun air suam.
Kerana Nabi SAW bersabda, Ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu memberi khasiat dengan niat orang yang meminumnya. Air Zamzam sebenarnya mengikut Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam riwayat Imam Muslim mengatakan air Zamzam sebenarnya ia adalah makanan bagi orang yang lapar. Riwayat Imam Muslim. Dan dalam masa yang sama, air Zamzam adalah obat bagi segala macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dalam kita berbuka puasa, janganlah kita memenuhkan perut kita secara penuh dan padat, kerana Imam Ahmad dalam Musnad hadis Tirmizi, Nabi SAW bersabda, tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Memadailah ketika kita berbuka puasa, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suapan untuk meluruskan tulang punggungnya. Kalau tidak cukup, ditambah lagi. Jika tidak mampu, maka kadarnya adalah 1/3 daripada perutnya hendaklah diisi dengan makanan, 1/3 diisi dengan minuman, dan 1/3 untuk bernafas. Hadirin hadirat sidang penonton, marilah kita amalkan gaya hidup sihat dan sihat nabawiyah dengan menghidupkan sunnah ketika berbuka maupun bersahur. Perkara-perkara yang dianjurkan ketika berbuka dan bersahur, yang pertama, menjauhkan diri daripada memenuh dan menyesakkan makanan dalam perut sekaligus langsung ketika berbuka. Sebaik-baiknya, sebelum solat maghrib, kita berbuka dengan beberapa biji kurma, makanan-makanan yang ringan, buah-buahan, sayur-sayuran, roti dan sebagainya, untuk agar dapat kita melaksanakan solat maghrib. Kemudian itu barulah kita menambah sedikit lagi makanan agar kita bertenaga untuk solat isyak dan solat tarawih. Yang kedua, jauhkan diri daripada membanyakkan jenis juadah ataupun lauk yang begitu banyak. Kerana ia ketika kita berbuka puasa, perut kita ni baru nak reda. Jadi ia memerlukan makanan yang kita makan secara berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit. Disebab itu Nabi SAW ketika berbuka hanya meminum beberapa teguk air dan beberapa biji kurma. Nabi hanya makan sedikit sahaja, tetapi kita lebih banyak makan sedikit, kemudian sedikit, kemudian sedikit. Lama-lama banyak, padat. Yang ketiga, menjauhkan makanan yang terlalu pedas ketika awal berbuka puasa. Begitu juga meminum air sejuk dan bergas, ia sangat membahayakan perut kita. Kerana perut kita beberapa jam tidak dipenuhi oleh air ataupun makanan. Yang keempat, menjauhkan diri daripada membanyakkan makanan daging-daging. Kerana kandungan protein yang tinggi, ia memberatkan penghadaman perut kita ketika berbuka puasa ataupun bersahur. Kerana selepas sahur kita akan solat subuh. Dan mungkin selepas solat subuh kita akan berehat. Jadi, jauhkan diri dari makan langsung sesudah bangun tidur. Ataupun elakkan diri daripada langsung tidur sesudah makan makanan yang berat. Jadi itulah mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sepanjang bulan Ramadan ini gaya hidup sihat bersama dengan sihat nabawiyah agar hidup kita senantiasa sihat dan kuat, cergas. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang baik dan mukmin yang sihat, gagah dan kuat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menganjurkan kita berdoa supaya memberi kekuatan dan kesihatan. Di antaranya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bertemu sekali lagi pada siri yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.